Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cikgu Mai ucapkan untuk murid-murid kelas 1 aspirasi. Okay, jadi hari ini pada 22 Jun 2020, Cikgu Mai akan ajar kamu tentang subjek pengurusan diri. Okey, jadi pada minggu ini cikgu akan menyambung topik pada minggu lepas. Siapa masih ingat topik minggu lepas? Siapa ingat? Topik minggu lepas ialah berkaitan dengan pengurusan bengkel, iaitu carta organisasi di bengkel. Okey, jadi topik pada minggu ini ialah berkaitan dengan bengkel juga. Cuma minggu ini kita akan menyentuh tentang peraturan di dalam bengkel. Okey, siapa tahu apa yang dimaksudkan dengan peraturan? Okey, peraturan ialah segala yang telah ditetapkan dan kita kena ikut dan kita kena buat. Kalau kita tak buat, maknanya kita telah melanggar peraturan dan boleh dikenakan hukuman ataupun denda. Okey, peraturan di dalam bengkel bermaksud sesuatu yang telah ditetapkan oleh guru, prosedur ataupun cara kamu ingin belajar di dalam bengkel. Okey, faham? Okey, pada hari ini cikgu akan terangkan 3 peraturan keselamatan di dalam bengkel, iaitu yang pertama ialah peraturan keselamatan am. Yang kedua ialah, nanti cikgu akan tunjukkan, yang kedua ialah peraturan keselamatan diri dan yang ketiga ialah peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, yang pertama ini kita tengok peraturan keselamatan am. Okey, apa itu peraturan keselamatan am? Okey, di sini ada 3, 6, 7 peraturan keselamatan am di bengkel masakan yang kita perlu patuhi. Okey, yang pertama, keluar dan masuk bengkel dengan kebenaran guru. Tidak boleh sewenang-wenangnya kamu masuk dan keluar bengkel tanpa pengetahuan ataupun kebenaran guru. Jika berlaku sebarang kerosakan ataupun kehilangan barang, kamu akan boleh dituduh dan boleh dikenakan tindakan, ya. Okey, yang kedua, bersihkan bengkel sebelum dan selepas digunakan. Okey, setiap bengkel perlu ada carta organisasi dan perlu ada carta bertugas untuk murid-murid bertugas mengikut tugas masing-masing, seperti membersihkan bengkel sebelum dan selepas digunakan. Okey. Yang ketiga, tidak dibenarkan membawa beg masuk ke dalam bengkel. Okey, beg tak boleh bawa masuk, kamu kena tinggal dalam kelas kamu ataupun tinggal di luar bengkel. Okey, yang keempat, membaca label sebelum menggunakan semua bahan dan peralatan yang digunakan. Okey, ini bagi memudahkan kamu mencari barang-barang yang kamu ingin gunakan tanpa menyepahkan ataupun menjadikan bilik bengkel masakan semak, ataupun barang yang digunakan diletakkan mengikut label yang sudah ditetapkan dalam bengkel. Okey, faham? Okey, mematikan semua suis elektrik selepas digunakan. Okey, sebelum keluar daripada bengkel, kena pastikan semua suis elektrik ditutup ataupun dimatikan bagi mengelakkan pembaziran elektrik, ya. Yang terakhir, memastikan persekitaran bengkel sentiasa kemas, bersih dan teratur. Bengkel ialah kegunaan bersama, jadi bersama-sama juga kena menjaga supaya keadaan bengkel sentiasa kemas, bersih dan teratur. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya
Okey, peraturan keselamatan diri di dalam bengkel. Bukan sahaja kita kena jaga keadaan bengkel, kita juga kena jaga keselamatan diri kita sendiri. Okey, yang pertama, tidak bergurau ketika melakukan aktiviti. Apa maksud bergurau? Bergurau ni maksud dengan kawan, main cuit-cuit, berlari berkejaran dalam bengkel. Tidak boleh ya. Seterusnya, melaporkan kepada guru bengkel sekiranya berlaku kemalangan. Okey, seperti yang cikgu cakap minggu lepas, sebab itu kita kena ada carta organisasi. Yang paling berkuasa dalam carta organisasi ialah guru. Yang kedua ialah ketua dan yang ketiga penolong ketua. Jadi, sekiranya berlaku apa-apa kemalangan atau perkara yang tidak diingini, ketua kelas ataupun ketua bengkel ataupun foreman kena memaklumkan kepada guru bengkel ya. Okey, seterusnya memakai apron sepanjang berada di dalam bengkel. Ini memastikan pakaian uniform sekolah kamu tidak kotor ataupun terkena bahan masakan. Okey, wajib memakai apron. Bagi murid yang memakai baju lengan panjang, lipat lengan baju ketika bekerja. Ini contohnya. Melipat lengan baju. Sebab apa? Dikuatiri akan kotor ataupun basah. Okey, kalau kotor ataupun basah, kamu akan berasa rimas dan tidak selesa untuk belajar. Okey? Okey, seterusnya murid perempuan yang berambut panjang hendaklah diikat, manakala yang bertudung pastikan tudung dipakai dengan kemas. Okey, kita tak nak ada sambil-sambil masak, ada rambut dalam makanan. Okey, kita kena jaga kebersihannya. Okey, seterusnya memakai kasut bertapak getah, bertumit rendah, selesa dan bertutup. Dan yang terakhir, basuh tangan selepas melakukan aktiviti. Okey, faham? Okey, dan yang terakhir, peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, kita bukan sahaja kena jaga bengkel, bukan sahaja jaga diri. Kita kena jaga alatan dan bahan yang berada di dalam bengkel. Okey, yang pertama apa yang kita perlu buat? Penggunaan alatan dan bahan perlu mendapat bimbingan daripada guru. Contohnya apa? Kalau di bilik masak, cikgu, saya tak pandai nak hidupkan dapur. Okey, panggil cikgu, tanya cikgu. Okey, jangan memandai-mandai buat sendiri. Kamu mungkin akan mengakibatkan barang tersebut rosak dan di keselamatan diri kamu sendiri. Okey? Yang seterusnya, rancang penggunaan alatan dan bahan. Okey. Maksudnya katakan dalam satu kumpulan, dalam satu kelas ada 3 kumpulan. Okey, pengisar hanya ada 1. Okey, jadi kamu kena rancang. Okey, kumpulan A pakai dulu. Lepas kumpulan A pakai, bagi kumpulan B. Lepas kumpulan B pakai, bagi kumpulan C. Jangan berebut. Dalam bengkel kena sama-sama berbincang dan menggunakan peralatan dengan baik. Seterusnya, mengambil peralatan yang digunakan sahaja. Kalau dalam kelas tu kamu nak masak menggunakan satu sahaja periuk. Janganlah ambil sampai 3. Nanti orang lain pun nak pakai juga. Jadi kamu kena ambil yang kamu perlu, yang kamu gunakan sahaja. Berhati-hati ketika menggunakan bahan dan alatan yang mudah terbakar. Berhati-hati bermaksud kamu mengendalikan bahan tersebut secara dengan bimbingan guru, dengan bantuan rakan. Jangan buat kerja secara gopoh. Bila kamu gopoh, kemalangan akan mudah berlaku. Okey, seterusnya yang terakhir, bersihkan setiap alatan yang telah digunakan dan letak di tempat asal. Okey, apa yang akan berlaku sekiranya bahan yang telah digunakan kamu tidak basuh? Contohnya kamu dah guna kuali, ada bekas kamu masak mi goreng katakan, kamu biar sahaja di sinki, apa yang akan berlaku?
Okey, kemungkinan yang akan berlaku, binatang akan datang dan makan sisa-sisa makanan dalam kuali yang kamu tinggalkan. Apa contoh binatang? Binatang seperti tikus dan sebagainya. Kita tak nak ya. Kita kena menjaga keselamatan alat dan bahan serta kebersihan dalam bengkel masakan. Okey, faham? Okey, kalau kamu faham, okey, di sini ada 3 latihan yang perlu kamu lengkapkan ataupun 3 soalan. Okey, yang pertama kamu kena senaraikan 3 peraturan keselamatan am di dalam bengkel. Senaraikan 3. Kamu boleh pilih mana-mana sahaja yang kamu rasa kamu mudah ingat dan kamu rasa kamu faham. Kamu boleh tuliskan 3 di sini. Soalan kedua, senaraikan 3 peraturan keselamatan diri. Okey, seperti apa tadi cikgu sebut. Pilih 3 sahaja. Dan yang terakhir, senaraikan 3 peraturan keselamatan alatan dan bahan. Okey, jika dah siap, kamu boleh ambil gambar, hantar ke WhatsApp personal Cikgu Mai dan cikgu akan semak, dan siapa yang dapat jawab dengan baik, dengan betul, cikgu akan berikan 4 bintang ganjaran token dalam buku token kamu. Okey, itu saja untuk pembelajaran pengurusan diri hari ini. Okey, kalau tak faham apa, kamu boleh tanya cikgu, nak call ke, nak WhatsApp ke, boleh. Okey, cikgu harap semua dapat buat dan jaga diri di rumah masing-masing. Cikgu doakan semua diberikan kesihatan yang baik. Bye. Assalamualaikum.